Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini sukakan cerita-cerita yang mind-blowing? Okay, good news for you guys sebabnya hari ni Nina akan ceritakan 3 kisah yang berkaitan dengan benda-benda yang kita tak boleh nak hadam. Sama ada ia pelik, mengerikan, menakutkan, tapi yang penting memang benda tu kita tak boleh nak brain. Kisah mind-blowing yang pertama tentang seorang wanita yang terjatuh ke dalam adunan coklat yang tengah menggelegak. Manakala cerita yang kedua pula tentang pilot yang landing pesawat tanpa melihat landasan. Dan yang terakhir pula tentang seorang presiden selama 45 minit je. Dan inilah sejarah yang paling singkat pernah terjadi di dunia. Jadi kalau korang nak tahu full story dia macam mana, follow cerita Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Sekitar tahun 2016 di Moskow, gempar dengan satu kejadian yang mana seorang wanita telah terjatuh ke dalam adunan coklat. Lepas tu dia telah dilaporkan meninggal serta-merta setelah terjatuh ke dalam tong coklat yang tengah mendidih. Jadi maksudnya adunan coklat tu memang tengah panas-panas. Perempuan tadi tu bernama Roslina, berusia 24 tahun, yang merupakan keturunan Russian dan merupakan ibu kepada 2 orang anak. Kejadian tu dikatakan terjadi semasa dia nak tuangkan bahan-bahan yang ada ke dalam guni tadi, dia nak tuang masuk ke dalam tong coklat tu. Entah macam mana dia boleh ditarik masuk ke dalam tong tu dan menyebabkan dia terjatuh. So maybe mungkin pengisar tu lakukan tengah putar-putar and then tersangkut dekat guni ke apa ke, so tertarik sekali dengan dia. Disebabkan adunan dalam tong tadi tu masih lagi berputar, menyebabkan Roslina tadi telah dicincang sampai lumat. Dan yang tinggal tu cuma kaki dia je tau. Tapi ada cerita lain yang mengatakan dia boleh terjatuh ke dalam tu sebabnya phone dia yang jatuh dulu. So maybe dia tengah pegang phone dia and then terjatuh ke dalam tong tadi dan dia cubalah nak ambil phone dia balik. Masa dia tengah nak ambil phone tu mungkin dia tergelincir and then dia terjatuh. Ada saksi yang nampak kejadian tu kata diorang boleh nampak kaki Roslina ni terkeluar daripada tong coklat tadi. Uish, Dina tak terbayang coklat di blend dengan daging. Ngeri. Okay, next story. Cerita yang kedua ni pula tentang pilot yang berjudi ataupun bertaruh sama ada diorang ni boleh landing ke tak plane yang diorang tengah bawa tu tanpa tengok landasan. So pilot tadi bernama Alexander dan juga Kennedy yang telah bertaruh untuk landingkan plane yang diorang bawa tu tanpa buka tingkap kokpit. Gila tak gila diorang boleh bet untuk bertaruh macam tu dengan bawa penumpang lagi tau. So plane yang diorang bawa pada masa tu adalah sebuah plane komersial, bukannya private plane ke apa tak. Disebabkan perbuatan diorang ni yang agak bengak bagi Nina, so diorang telah mengorbankan puluhan nyawa penumpang yang diorang bawa pada hari itu. Kejadian ini terjadi di Rusia pada 20 Oktober tahun 1986, yang mana pesawat tadi tu telah berlepas dan telah membawa penumpang domestik. Dalam plane tu seramai 94 orang penumpang, 87 orang awam dan terdiri daripada 14 orang kanak-kanak dan juga 7 orang kru kapal. Semasa perjalanan, plane tadi tu telah menuju ke sebuah pergunungan Ural. So pada masa inilah Gennady tadi tu telah bagi idea gila dekat kawan di Alexander tu untuk bertaruh sama ada Alexander ni boleh ke tak landing plane tu tanpa tengok landasan. Dia pun katalah, Alex, apa kata kita bertaruh? Kau boleh ke tak landing pesawat ni tanpa tengok landasan? Tapi dengan satu syarat, kita landing tu kita tak buka tingkap kokpit. Maksudnya diorang takkan nampak apa-apa lah. So dengan yakinnya Alexander tu pun kata, okey, tak ada masalah, aku sahut. Kalau ikut laporan, diorang telah bertaruh pada pukul 3.48 minit petang, iaitu 2 minit lagi diorang ni nak mendarat tau. Masa tu ketinggian plane tadi tu berada pada 1,300 kaki di udara. Lepas tu Alexander tadi tu pun minta lah jurutera penerbang untuk tutup tingkap sebabnya diorang ni nak landing tanpa tengok landasan. Masa plane tu tengah turun, siren amaran ni berbunyi sebabnya Alexander tu landing tak tepat. So mungkinlah masa dia tengah landing tu dia sengit ke apa ke macam tu lah. Bila plane dah dekat dengan landasan, jadi pengawal daripada menara kawalan mengarahkan Alexander ni untuk terbangkan balik pesawat tu dan betulkan kedudukan plane. Tapi pada masa tu Alexander dia dah tak peduli dah dan ketinggian pesawat cumalah tinggal 200 kaki je. Dan pada masa ni tiba-tiba pesawat dah hilang kawalan dan cepat-cepatlah 2 pilot ni buka tingkap kokpit untuk tengok. Tapi diorang dah terlambat sebabnya plane tadi tu telah terhempas atas landasan dengan kelajuan 280 km per jam. Kemudian plane tu pun meluncur laju, terbalik dan
terbakar. Dalam kejadian tu, seramai 63 orang telah meninggal di tempat kejadian dan 7 orang meninggal kemudian di hospital. Alexander selamat, tapi Gennady telah menjadi mangsa perjudian sendiri. Masa awal tu Gennady memang survive, tapi dia meninggal semasa on the way nak ke hospital. Kemudian Alexander pun telah dihadapkan ke mahkamah atas perbuatan dia yang bongok tadi tu, dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Pada masa tu, Rusia masih lagi benarkan pendaratan buta, tapi ada syarat. Syaratnya pendaratan buta tadi tu hanya boleh dibuat semasa latihan, dan ada pilot yang berpengalaman ada dekat sebelah yang mengawasi semasa plane tu mendarat. Disebabkan kes ni terlalu kontroversi, akhirnya kerajaan Rusia telah blok mana-mana akses orang awam untuk tengok gambar kejadian. Tak tahulah kenapalah aku nak bertaruh. Patutnya kalau nak bertaruh tu biarlah korang berdua je, tak payahlah nak libatkan nyawa orang lain kan. Tak pasal-pasal. Okay, next story. Story yang terakhir ni adalah tentang seorang presiden Mexico yang telah menjadi presiden selama 45 minit je. Biasanya seseorang presiden tadi tu dia akan mentadbir negara dia selama 4 tahun sampai dalam next election. Kalau dia menang dalam election tadi, so dia punya tempoh dia untuk mentadbir negara dia akan menjadi panjang. Tapi dekat Malaysia dan tempoh 4 tahun je, kita dah dapat 3 orang Perdana Menteri. So rasanya dah boleh masuk kod dalam buat off record. Okay, kita akan buat pada cerita kita balik. Kejadian presiden yang paling singkat dalam sejarah dunia ni terjadi kepada Pedro Lascurain pada tahun 1856. So Pedro ni dia berasal daripada sebuah keluarga yang sederhana dan merupakan graduan dalam bidang perendangan. Pada tahun 1880, Pedro telah berjaya mendapat segulung ijazah dan telah menjadi peguam selama beberapa tahun. Lepas tu dia naik pangkat dan telah dilantik menjadi Datuk Bandar Mexico. So yang ini adalah pencapaian dia yang paling dia bangga sebab bukan senang nak sampai ke tahap tu. Pada masa yang sama, dia plan untuk terlibat dalam bidang politik ni lagi mendalam. Selepas beberapa tahun dia menjadi Datuk Bandar, akhirnya dia telah dilantik menjadi Menteri Had Ehwal pula. Masa tu jawatan Menteri Had Ehwal ni merupakan kedudukan kedua tertinggi selepas presiden. Kemudian pada tahun 1910 terjadinya revolusi dan bertukarlah presiden. So presiden yang seterusnya telah dilantik adalah Francisco Madero dan dia ni merupakan presiden yang ke-37. Francisco ni dia cuba nak ubah negara Mexico tu menjadi sebuah negara demokratik. Dalam tempoh dia menjadi presiden tu, macam-macam pergaduhan dan pergolakan yang terjadi dalam Mexico yang menyebabkan pertumpahan darah. Sampailah pada tahun 1913 Francisco telah dipenjarakan oleh angkatan tentera yang diketuai oleh General Victoriano Huerta. Dia bukan setakat kena penjara je, tapi Francisco juga telah diugut oleh general tadi untuk meletakkan jawatan dia sebagai presiden. Dan bila dia dah kena ugut, kena bunuh apa semua tu, dia pun letaklah jawatan dia menjadi presiden ke-37. Lepas tu dia orang pun bermesyuaratlah untuk lantik presiden yang seterusnya. Jadi sesiapa yang memegang jawatan kedua tertinggi, dia lah jadi presiden yang seterusnya. So secara automatik Pedro pun telah dilantik menjadi presiden Mexico yang ke-38. Dia baru je jadi presiden, tapi dia dah kena jadi pak turut kepada kata-kata general tadi. General tadi tu minta Pedro lantik dia menjadi Menteri Hal Ehwal pula. Sebabnya mudah bagi dia untuk jadi presiden bila Pedro letak jawatan nanti. Akhirnya general tadi tu pun telah menjadi presiden Mexico yang ke-39 apabila dia telah jatuhkan hukuman mati ke atas Francisco, iaitu bekas presiden yang ke-37 tadi. Kemudian Pedro pun letaklah jawatan dia dan dia telah bersara dari dunia politik. So dia jadi presiden 45 minit je. Lepas tu dia kata okey, aku give up, aku dah tak nak teruskan lagi jadi seorang presiden, dan dia tak nak terlibat lagi dalam apa-apa bidang politik. So kalau ikutkan sejarah, dia adalah presiden yang paling tersingkat pernah jadi presiden. General tadi tu pula telah digulingkan setahun kemudian dan dia telah meninggal pada tahun 1916. Tak boleh bayang 45 minit je dia jadi presiden. Lepas tu dia dah letak jawatan and give up, tak nak jadi, dah tak nak join apa politik lagi dah. Mungkin ya sebab general tadi ugut dia ke apa kan. Ya, crazy. Okay guys, itu sahaja perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Yang belum lagi follow Nina di Instagram, korang boleh follow di Instagram Nina. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.